Boleh mengaji bab sabar ni kena ujian selalu. Baik, kita pergi kepada yang pertama. Tulis pelajar. Ayat yang pertama, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Allah kumpulkan dalam ayat ini orang kata rabbuna Allah, dia istiqamah. Ulama tadabbur kata dalam ayat ini Allah kumpulkan dua perkara. Perkara yang pertama, kita kena mengaku rabbuna Allah. Mengaku beriman, ini dia panggil kesempurnaan jiwa. Jiwa sudah beriman. Satu lagi dia panggil kesempurnaan kehidupan. Itu dia panggil istiqamah. Nak istiqamah maknanya mesti melakukan amal ibadat yang baik. Tunaikan tanggungjawab. Itu dia panggil istiqamah. Kalau kata aku ni istiqamah, lepas tu ya budak istiqamah berapa mula gitu. Jangan main. Baik, itu yang pertama. Saya ringkas lagi ni tak boleh. Lebih bajet. Yang kedua, tengok bagai istiqamah lagi nih. Jadi dalam istiqamah ini, apabila seorang itu telah letakkan diri dia sebagai seorang yang beramal dengan Islam, maka Allah Ta'ala akan permudahkan urusan dia waktu hidup dan waktu nak mati. Waktu nak mati itu paling suka sekali. Bila malaikat mari tunjuk di mana tempat duduk kita dalam syurga, maka ketika itu kita nak jumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, faedah yang kedua, waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah lebih baik daripada orang yang mengajak kepada Allah dan dia beramal dan dia mengaku Islam. Tulis, ayat ini isyarah kepada ikhlas fid da'wah. Kita sebagai pendakwah kena ikhlas. Sebab tu dia kata mimman da'a ila Allah. Ajak orang kepada Allah, jangan ajak orang kepada ta'assub pada kita. Ini sekarang ni kita bimbang penceramah dia panggil selebriti dah. Duk atas mesej kau orang. Tolong undi saya bila saya menang. Awal-awal lagi nak cari kemenangan bukan cari kedamaian. Itu masalah kita. Bila menang pula bagalah pula tu. Dulu boleh hak surau boleh panggil 150, sekarang ni sudah jadi tak boleh sebutlah nama. Hak kemenangan tu dak. Sekarang ni saya ada PA. Surau yang sama. Dulu 150 sebab ada PA sudah 1,500. Macam mana? Ini kawan-kawan nak panggil jemput mari sini. Minta 2,500 poket. Naik taraf dah lah. Kita pendakwah ni da'a ilallah, kita ajak orang kepada Allah. Dan bila kita ajak kepada Allah, jangan ajak kepada orang ta'assub pada kita, ajak orang fanatik pada kita lah. Dan dia kena isytihar wa qala innani minal muslimin. Dia kena isytihar dia ni seorang Islam yang tidak takut kepada celaan orang. Jangan. Baik, kita pergi kepada faedah yang ketiga. Allah kata apa? Wala tastawil hasanatu wala sayyi idfa' billati hiya ahsan. Benda buruk dengan benda baik, benda buruk tak sama. Tolaklah keburukan itu dengan kebaikan. Jadi dalam ayat ini mengajar kepada kita al-hasu, galakkan supaya kita buat baik kepada orang walaupun orang tak buat baik kepada kita. Dan juga Allah nak ajar kepada kita bahawa kalau kita bersikap demikian, berlapang dada, memaafkan orang yang benci kepada kita akhirnya akan jadi kawan yang baik, insya-Allah. Insya-Allah. Berapa ramai kita tengok kan, supaya kita ni mendamaikan masyarakat, jangan jadi batu api yang memisahkan masyarakat. Itu berapa dah kita? Yang ketiga deh. Yang keempat, wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin azim. Allah kata, orang yang nak dapat istiqamah, orang yang nak jadi pemaaf, orang nak jadi orang yang baik, tak akan dapat kecuali dengan sifat sabar. Siapa dia? Iza sabbara al-insan nafsahu. Apabila seorang tu didik jiwa dia jadi seorang yang sabar, barulah dia boleh menerima anugerah yang besar. Kita ni tuan-tuan, kalau kita nak terima anugerah kecil-kecil, mudah ya. Tapi kalau nak terima anugerah yang besar, dia punya cabaran, challenge, dia punya cabaran juga besar, bukannya senang. Macam orang nak pergi haji. Haji ni pahala dia raja'a min zunubihi, keluar daripada dosa-dosa dia sebagaimana keluar daripada perut mak tak berdosa. Maka Allah Ta'ala letak 3 pagar utama. La rafasa, jangan bincang lagi bab perempuan. Wala fusuq, jangan dibuat benda jahat.
jangan bantah. Payah lalu. Benda hak Tuhan sekat tu gak, dia mari kekacauan. Maknanya dalam ayat ini, mu nak jadi orang baik, nak jadi orang yang hebat, sabar. Wala wapan illa zu hazzin azim, orang yang punya jiwa yang kental. Dia panggil orang yang berjiwa besar saja boleh menjadi orang macam ni. Payah kita ni. Masih kita dengar lagi orang duk cakap, aku hak dia kata 20 tahun lagi, aku ingat pas mati. Apa benda duk ingat? Hak kata kita 20 tahun dulu. Masa tu dia cakap dia tengah bengong. Dia kata kita buruk dah. Dia kata kita huduh contohnya. Duk ingat hak tu. Ingat apa hak tunya? Hak dia baik kita 20 tahun dulu tak ingat. Ini masalah kita. Berapa dah tadi? Berapa dah? 4 dah. Baik, yang terakhir, yang kelima. Wa imma yanzaghannaka minasy-syaitani nazghun fasta'i billah. Apabila kita diganggu oleh syaitan, minta perlindungan dengan Allah Azza wa Jalla. Selalu a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Jadi Nabi kita ajar langkah-langkah lah. Kalau kita tengah marah merah muka tu, tengah berdiri duduk, tengah duduk tidur. Kalau masa panas sangat pergi ambil wudu. Tak juga ambil wudu mandi, tak padan dengan mandi terjun dalam kolah. Biarnya sejuk atau tu kan. Kalau tidak tak akan jumpa. Jadi ini kekacauan syaitan itu banyak, sebab syaitan itu mari daripada api, kita padamkan api itu dengan air. Jangan api lawan dengan api juga huru-hara. Pasal itulah batu api ni dosa besar. Sebab dia mengapi-apikan orang. Api dah ada, dia cucuk api lagi, maka panas itu berasap. Tamaklah para jemaah sekalian, tiga cerita kita pada pagi ini: istiqamah, kelebihan berdakwah, kelebihan memaafkan orang, dan kelebihan sabar, dan juga cara-cara untuk mendamaikan menarik mahabbah di kalangan manusia, dan cara untuk menolak godaan syaitan, gangguan syaitan. Mudah-mudahan ada manfaat insya-Allah.